bantu ialah perkataan yang berfungsi untuk membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ia adalah kata yang memberikan makna tambahan dan ragam pada frasa predikat. Kamu ingin tahu lebih lanjut mengenainya? Baik, jom kita bersama dengan cikgu di dalam sesi perkongsian cikgu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid cikgu di luar sana. Alhamdulillah, bersua kita pada kali ini dalam sesi perkongsian untuk video kali ini. Cikgu harap semua telah bersedia untuk meneruskan sesi PDBR kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian cikgu untuk minggu ini, jom kita lihat apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. 1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata nafi. Objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membina ayat daripada kata nafi secara bertulis dengan betul. Dan kriteria kerjayaan kita ialah murid dikira berjaya jika dapat menggunakan kata nafi dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Kata nafi kita gunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Terdapat dua bentuk kata nafi, iaitu bukan. Kata nafi bukan digunakan sebagai unsur penafian dalam frasa nama dan frasa sendi. Baiklah, sekarang mari kita lihat unsur nafi, frasa kerja dan frasa adjektif. Baik, dan diberikan contoh di sini. Tugasan itu tidak susah. Jadi, tidak merupakan kata nafi, dan manakala susah pula merupakan latihannya bukan di sekolah. Jadi, di sekolah merupakan frasa sendi nama. Dan cikgu juga turut berkongsi dengan kamu berkenaan dengan penggunaan kata nafi bukan yang melibatkan frasa nama, iaitu rumah itu bukan milik Encik Rajah. Ya, Encik Rajah di situ merupakan frasa nama. Dan contoh yang kedua. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita teruskan lagi perkongsian cikgu pada hari ini. Untuk hari ini, kita akan belajar dari unit 10, Toleransi Kukuhkan Perpaduan. Tajuk, teka nama guru, buku teks muka surat 67. Standard kandungan 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata bantu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan dapat membina ayat daripada kata bantu secara bertulis dengan betul. Kriteria kejayaan kita ialah menggunakan kata bantu dalam ayat yang dibina dengan betul dan mengikut konteks. Baiklah, seperti mana yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi, kata bantu ialah perkataan yang berfungsi untuk membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Baik, kita lihat apakah dia kata bantu secara lebih lanjut lagi. Kata bantu terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama ialah kata bantu aspek. Apakah dia kata bantu aspek ni ya? Baik, kata bantu aspek ialah kata bantu yang menyatakan atau menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa, sama ada perbuatan tersebut belum dilakukan, sedang dilakukan atau sudah dilakukan.
Baik, kita tengok di dalam contoh ayat berikut. Yang pertama, pegawai itu akan dipindahkan tidak lama lagi. Ya, jadi akan ini maksudnya perkara yang belum berlaku. Jadi ia membantu kepada frasa kerja, iaitu dipindahkan. Ya, contoh yang kedua, orang ramai mula meninggalkan tempat itu. Dan yang ketiga, pada usia 30 tahun, dia sudah mampu untuk memiliki rumah sendiri. Baik, bentuk kata bantu yang kedua ialah kata bantu ragam. Apakah dia kata bantu ragam? Kata bantu ragam ialah kata bantu yang menyatakan atau menerangkan tentang ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Baik, untuk lebih jelas, mari kita lihat di dalam contoh berikut. Amin ingin segera pulang. Baik, yang kedua, dia mesti mendapatkan permit polis untuk merentas daerah. Yang ketiga ialah kanak-kanak tidak boleh menyertai acara tersebut. Baik, seterusnya mari kita lihat pula apakah contoh-contoh lain bagi perkataan yang boleh kita golongkan di dalam kata bantu, ya, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Baik, kita mulakan dahulu dengan kata bantu aspek. Baik, contohnya ialah akan, belum, mula, sedang, masih, baru, sudah, telah dan pernah. Ya. Yang kedua ialah kata bantu ragam. Kita lihat pula apakah perkataan-perkataan yang boleh kita golongkan di dalam kata bantu ragam. Pertama ialah hendak, mahu, harus, ingin, mesti, boleh, dapat, patut, mungkin dan enggan. Baik, cikgu mengharapkan agar apa yang telah cikgu terangkan tadi dapat membantu pemahaman kamu mengenai kata bantu. Jadi untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu tentang aspek kata bantu ini, mari kita bincangkan berdasarkan buku teks jilid 1 muka surat 67. Baiklah, di dalam buku teks muka surat 67 ini, kita boleh lihat tentang aktiviti murid-murid tahun 3 angsana yang sedang berusaha untuk meneka nama guru baharu mereka. Seterusnya kita juga boleh lihat tentang contoh-contoh penggunaan kata bantu di dalam ayat-ayat yang mereka tuturkan. Dan penerangan mengenai kata bantu juga turut diberikan ya di dalam ruangan, iaitu di bahagian bawah buku teks muka surat 67. Baiklah, mari kita bincangkan berkenaan dengan aktiviti di dalam buku teks muka surat 67 dengan lebih lanjut. Baik, di sini kita boleh lihat murid-murid tahun 3 angsana mendapat guru baharu. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru Fatin, Darshini, Weliang, Jiwa dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Baik, untuk gambar pertama, ianya menunjukkan aktiviti murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Baik, untuk gambar yang pertama, ianya menunjukkan berkenaan dengan aktiviti murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Baik, seperti yang telah cikgu terangkan tadi, perkataan sedang tergolong di dalam kata bantu aspek dan merujuk kepada info yang diberikan di dalam ruangan info bahasa. Kata bantu aspek ialah kata bantu yang menyatakan atau menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan mengenai gambar yang kedua di dalam buku teks muka surat 67 ini. Di sini kita diberikan maklumat mengenai syarat bagi permainan teka nama guru.
ya yang dijalankan, ya. Jadi syaratnya ialah setiap kumpulan boleh meneka 2 kali sahaja. Perkataan boleh di sini merupakan perkataan yang tergolong dalam aspek kata bantu ragam dan merujuk kepada info bahasa yang diberikan. Kata bantu ragam ialah kata bantu yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Baiklah, seterusnya untuk ayat di dalam gambar yang ketiga, kita boleh lihat mengenai penggunaan kata bantu mungkin, ya, iaitu tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Perkataan mungkin ialah perkataan yang tergolong dalam kata bantu ragam. Cikgu ingatkan lagi sekali, kata bantu ragam ialah perkataan yang menerangkan tentang perasaan yang berkaitan perbuatan yang dilakukan. Jadi, perkataan mungkin di sini menerangkan tentang apa yang dirasakan oleh murid-murid tahun 3 angsana berkaitan Fatin dan Darshini, ya. Baik, kita bergerak ke gambar yang keempat. Di dalam gambar yang keempat, kamu diberikan satu perkataan, iaitu perkataan patut, ya, bagi kamu bina ayat berkenaan dengan gambar. Baik, sebelum itu, perkataan patut di sini ialah perkataan yang tergolong di dalam kata bantu ragam. Jadi merujuk kepada gambar, ya, huruf A yang diletakkan selepas huruf N adalah salah. Oleh yang demikian, Fatin yang sedang memegang huruf T di dalam kumpulan berfikir bahawa dia patut meletakkan huruf T bagi menggantikan huruf A yang salah tadi. Oleh itu, ayat yang mungkin boleh digunakan bagi mengisi tempat kosong ialah Fatin berfikir bahawa dia patut meletakkan huruf T selepas huruf A. Seterusnya, kita lihat pula gambar yang kelima. Di dalam gambar yang kelima, menunjukkan Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Merujuk kepada penerangan cikgu sebentar tadi, perkataan akan ialah perkataan yang tergolong dalam kata bantu aspek, ya, iaitu yang menerangkan berkenaan dengan perbuatan dari segi masa. Di sini perkataan akan menunjukkan bahawa sesuatu perbuatan itu masih belum dilakukan, ya. Baiklah murid-murid, untuk gambar yang terakhir pula, kamu telah diberikan satu perkataan, iaitu telah untuk membantu kamu membina ayat berkaitan gambar. Sebelum itu, mari kita cuba fahamkan mengenai perkataan telah ini, ya. Telah ialah perkataan yang tergolong dalam kata bantu aspek, iaitu kata bantu yang menerangkan tentang masa sesuatu perbuatan itu dilakukan. Jadi merujuk kepada gambar, kumpulan Fatin, Darshini, Saiful, Jivan dan William telah berjaya meneka nama guru baharu mereka, ya. Oleh itu, ayat yang mungkinlah boleh kita bina untuk menerangkan tentang gambar ialah akhirnya Fatin dan Darshini telah berjaya meneka nama cikgu dengan betul, ya. Jadi di situ kita telah meletakkan perkataan telah, iaitu kata bantu aspek di dalam ayat, ya, yang menerangkan berkenaan dengan perkara yang telah mereka lakukan, ya. Yang itu yang menunjukkan dari segi masa. Baiklah, cikgu berharap penerangan serta perbincangan yang telah kita buat berdasarkan buku teks muka surat 67 akan dapat membantu meningkatkan pemahaman kamu tentang kata bantu. Jadi, sebagai latihan bagi menguji pemahaman kamu, cikgu mahu kamu cuba jawab soalan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 74 dan muka surat 75. Jadi sampai di sini sahaja penerangan dan perkongsian cikgu dalam video cikgu kali ini. Cikgu berharap agar kamu semua mendapat sesuatu manfaat daripada apa yang cikgu kongsikan. Jangan lupa, ya, kongsikan apa yang telah cikgu terangkan kepada kamu dengan kawan-kawan yang lain.
Sehingga kita bertemu lagi di dalam video yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu. Jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.